Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami, rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati, saya muliakan Opah Sabariah selaku penganjur bagi pihak SPAQ iaitu sahabat pecinta Al-Quran. Seterusnya barisan moderator pihak pengurusan SPAQ sahabat pecinta Al-Quran. Seterusnya juga para penaja yang dirahmati Allah, dan seterusnya tidak lupakan kepada muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa khabar semua? Kaifahalukum? Semoga semua sihat-sihat belaka insya-Allah di tahun yang baharu ni, tahun Masihi yang baharu ni. Mudah-mudahan kita ada satu semangat, kesungguhan untuk kita meneruskan kehidupan dan kita melakukan satu perubahan ataupun kita kata penambahbaikan lah. Kan nak kata perubahan tu macam kita terlalu jahat sangat pula jadi baik ni. Jadi insya-Allah tak adalah kita kira gitulah. Cuma kita ni setiap kepada kita adalah pendosa yang mungkin amat biasa kita buat benda-benda yang melalaikan. Jadi insya-Allah sama-sama kita buat satu perubahan. Nak kata perubahan taklah, penambahbaikan lah. Kita sama-sama buat satu penambahbaikan. Mudah-mudahan kita kata anjakan paradigma kan, anjakan paradigma yang kita buat ni dapatlah sama-sama kita istiqamah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam kalangan orang-orang yang bertakwa, insya-Allah, amin. Mudah-mudahan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebagai mukaddimah sedikit yang saya kira penting juga untuk kita sebutkan tentang benda ni.
iaitu yang jadi satu isu sikit lah baru-baru ni, yang mana ibu sekalian kita biasa dengar tentang sambutan tahun baharu. Jadi beginilah, saya ada ringkas je, tak nak bincang panjang. Benda ni saya yakin dan percaya ibu sekalian pun dah mungkin dah dengar daripada para asatizah yang lain. Cuma sekadar saya sampaikan ni daripada kata apa, pihak saya lah, maknanya sekadar peringatan kita bersama kan. Yang mana ibu sekalian berkenaan dengan sambutan tahun baharu ni, ringkasnya apa? Kita bukanlah kata nak sambut dengan cara yang bermaksiat. Itu satulah, tak ada unsur maksiat. Dan dalam masa yang sama juga kita pun kena ingat yakni tidak patut dan tidak wajar kita buat sesuatu yang mengundang kepada fitnah. Kan? Maknanya menyebabkan orang akan rasa apa ni kan, tak pernah buat apa semua kan. Jadi dari sudut syariat pun tak ada. Jadi dia bersederhana lah. Dia sebenarnya bukan isu tahun baharu pun. Apa-apa isu pun sama. Kan kita kena mengikut kepada kesesuaian. Kesesuaian yang mana kita tidaklah over sangat dalam nak kata sambut bagai itu pun tak tidak buat macam tu. Kan, kecuali memang dalam syariat sudah sambut. Contoh macam hari raya semua tu memang kita tahu itu adalah sambutan kita kan. Memang kita disebut dalam riwayat kan, dalam hadis ke, bahkan dalam ayat Quran pun disebutkan tentang perkara macam ni, ada sambutan bagi kita ni kan. Jadi tak ada masalah, itu jelas. Tapi perkara-perkara yang di samping tu, yang selain daripada tu kan, termasuklah apa-apa jenis sambutan pun kan, hari guru ke, hari kanak-kanak ke, apa jua pun, dia sekadar kita ingat kita bersederhana lah. Jangan sampai terlalu sangat kata nak seronok tu, sampai satu buat benda yang maksiat. Itu memang totally tak boleh lah, bila-bila masa pun tak boleh kan. Satu lagi yang sampai kita duk semangat sangat buat benda yang menyebabkan mengundang fitnah. Itu pun tak patut jugalah. Kerana kita bersederhana lah. Kan, apa je datang sambutan yang bukan sambutan kita secara khusus. Sambutan kita secara khusus apa kan? Hari raya, 2 hari raya. Kan, jadi itu secara khususnya yang kita memang akan sambut. Sebab itu sampaikan diharamkan kita berpuasa kan pada hari tersebut. Nak kata betul-betul memang kena sambut. Kan, jadi sunnah dia begitu. So kita memang sambut. Tapi yang lain, maknanya dari sudut sambutan-sambutan yang lain yang kita selalu juga buat pada hari ni kan, pada zaman kita ni. Jadi nak kata sambut tu kalau tak boleh tu taklah, bukanlah kata tak boleh, totally tak boleh. Dia tengok pada apa yang kita buat. Jadi kalau kita buat benda yang maksiat tu tadi memang tak boleh. Itu kita tahu, bila-bila masa pun tak boleh. Tak ada sebab pun yang boleh mengharuskan perkara tersebut kecuali keuzuran. Kan, tapi apa yang uzurnya kalau nak buat maksiat ni kan? Kecuali lah kita kata dalam keadaan yang darurat, jadi paksa kita nak kena makan benda yang haram ke apa kan, itu dalam situasi darurat. Jadi kita ingat sama-sama ibu sekalian, dia totally tak boleh buat benda yang maksiat. Dan satu lagi juga, kita kena ingat yakni buat benda yang kata kita anggap benda tu macam baik di tempat yang tak sepatutnya pun tak boleh juga. Itu pun kita kena berhati-hatilah kan. Biar kita dapat bersederhana lah dalam apa jua sambutan ni. Betul akan datang kita ada bulan Rejab kan, kemudian bulan Sya'ban. Contoh Sya'ban apa syariat dia, kita memperbanyakkan puasa sunat. Itu memang ada dalam Islam kan. So tak jadi masalah, memang kita buat benda yang memang jelas, kita belajar, kita amal, tak jadi isu. Benda yang tak ada ni kita kaitkan dengan agama kan, itu yang jadi tak berapa nak sesuai. Okey, baik. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, itu sekadar mukadimah sikit lah. Kita sama-sama ambil manfaat. Mudah-mudahan dapat kita buat, kita dapat beramal sesuai dengan ilmu kita lah, insyaAllah. Jadi ibu ayah sekalian, insyaAllah kita akan sambung pada pagi ni. Di sebelum tu saya perasan bonda rohani tak off mic. Sorry. Okey. Perasan. Tak apa. Okey, baik, nasi Okey, baik. Jadi kita tengok pada adab yang ke-27 seperti mana slide yang saya dah paparkan.
Kita nak sambung tentang adab dalam bermimpi. Adab dalam bermimpi. Ini pun ada kaitan sikit dengan sunnah yang kita pernah bincang. Dia sebab dia bila masuk bab hadis, dia nak kata kebanyakan hadis dia akan menyentuh tentang sunnah Nabi lah. Kan? Jadi termasuklah yang ni pun. Dia akan disentuh sikit dengan bab sunnah Nabi. Kita dah bincang dulu dalam 100 sunnah. Tapi ala kulli hal ni kita akan lebih fokus kepada isu-isu tentang mimpi. Kan? So kita cuba fahamkan sama-sama insya-Allah. Adab yang ke-27 qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Adab yang ke-27 adab dalam bermimpi. Syekh meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada gurunya Syekhul Waqur Maulana Muhammad bin Abdul Qadir dari Al-Usta Kedah. Al-Usta dengan sanad yang bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud tiada yang tinggal daripada kenabian. Bukan nabian ke. Kenabian itu melainkan al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apakah mubasyirat itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, mimpi yang baik. Dan dia dari kalimah basyir, kan? Basyarah yubasyiru mubasyirat. Basyar ataupun basyir ni ada orang nama basyir kan, bermaksud berita gembira. So Nabi sebutkan dengan istilah mubasyirat, Nabi memberikan ia maksud iaitu mimpi yang baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan mimpi baik yang dilihat oleh seorang Muslim atau yang diperlihatkan kepadanya. Ada Sahih Al-Bukhari 6990. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, inilah tentang satu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana memberikan maksud yang jelas seperti yang disyarahkan oleh para ulama berkenaan dengan mimpi. Di mana ada mimpi yang benar. Bahkan antara tanda kecil berlakunya kiamat, mimpi-mimpi yang dialami oleh orang-orang yang soleh, dia menjadi kenyataan. Kan sebab kita tahu kan sebab apa? Kan kita mungkin terfikir kan? Sebab apa orang-orang yang soleh dia diberikan kelebihan? Contohnya orang-orang yang alim, kan? Orang-orang yang menjadi wali Allah yang kita tak tahu, tak kenal sangat pun siapa, tapi kita boleh rasai juga apabila mereka ini berdekatan dengan kita dan melakukan sesuatu yang istimewa, kan? So kita dapat merasai dia ada tanda-tanda kewalian. Dan biasa dia takkan mengakulah wali, kan? Dia nak jadi wali ni apa? Hamba Allah yang soleh, kan? Jadi dia diangkat darjat pun kerana perbuatan dia, kan? Perbuatan dia yang mana perkara-perkara yang baik, dia rajin beribadah. Sebab itulah dia jadi hamba Allah yang soleh. Sebab wali tu maksud dia hamba Allah yang soleh. Jadi kita jangan rasa, kenapa dia dapat, kenapa aku tak dapat. Bukan macam tu. Kita kena ingat benda tu satu atas diri dia yang dibuat kebaikan. Satu lagi memang Allah berikan kelebihan tu atas sebab dia juga. Maknanya sebab dia sendiri buat benda yang baik. Kan? Takkan sama kita yang sekadar ala kadar kita buat baik ni dan orang yang betul-betul memang kehidupan dia penuh dengan kebaikan. Kan, ibu sekalian cuba banding, kita ada anak, contoh nak bagi perbandingan kan. Kita ada anak, katalah 2 orang. Seorang kita hantar dia ke ma'had tahfiz sepenuh masa. Seorang lagi kita hantar dia ke sekolah menengah yang biasa. Kan, mesti antara mereka berdua ni dari sudut zahirnya lah. Sebenarnya kita tak pastilah. Kan, maknanya apa yang mereka buat apa semua tu bergantung. Tapi dari sudut zahirnya mesti ada beza. Maknanya hasil dia mesti ada beza. Kan, apa yang mereka buat pun ada beza. Yang anak pergi ke tahfiz, dia akan lebih terdorong ataupun lebih semangat dalam dia menguasai Quran. Dia jadi orang, maknanya insya-Allah jadi orang yang baik lah sebab di tempat yang begitu. Kan. Sebaliknya seorang lagi ni yang pergi ke SMK harian ataupun SMK mana-mana sekolah menengah lah kan. Jadi dia dari sudut nak kuasai macam adik-beradik dia tu, seorang lagi yang masuk tahfiz tu susah lah. Bukan tak boleh, boleh je tapi susah. Tak ada bi'ah, tak ada suasana tu yang menggalakkan dia jadi orang yang baik.
Maknanya orang ke arah orang boleh hafal Quran. Baik tu insya-Allah jadi baiklah. Tapi nak dapatkan sama kelebihan orang yang masuk tahfiz tu tak dapat. Tak boleh dapat. Sebab dia beza kan, orang pergi ke aliran yang berbeza. Kan orang pergi ke suasana yang berbeza. Maka takkan dapat. Dia kalau dia hafal Quran ke apa pun mungkin dapat, memang dia hafal, tapi takkan sama dengan apa yang dilalui dia di tahfiz tu. Macam tu nak ambil gambaran kan, orang yang menjadi hamba Allah yang soleh ni, dia buat betul-betul ibadah yang luar biasa. Takkan sama kita ni yang kadang-kadang berkira dalam beribadah. Kadang-kadang kita tak ada mood. Kan, jujurnya lah kita ni. Jadi sebab itu bila sekalian kita kena ingat, jangan kita rasa kenapa dia dapat, kenapa aku tak dapat kan. Tak, ini benda ni atas diri dia juga. So kita janganlah kita beramal nak dapat macam ni, kita nak target, oh aku nak jadi wali lah. Bukan macam tu kan. Kita macam saya sebut tadi, kita buat satu penambahbaikan. Maknanya kita sekadar fokus pada diri kita je. Kan kita nak dapat lebih baik. Pastikan tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Dari sudut agamanya. Kan dunia pun kita ambil, kita dah ada perancangan. Agama pun kena ada perancangan. Kena ada target. Kena ada satu semangat, matlamat yang kita nak capai. Contoh setiap hari jangan tinggal solat sunat 12 rakaat. Contoh kan setiap hari tak nak tinggal solat sunat subuh. Apa-apalah kita buat satu penambahbaikan, upgrade daripada sebelum ni. Kan? Daripada kita dah jadi baik dah sebelum ni insya-Allah kan. So kita jadi lebih baik. Begitulah ibu-ibu sekalian, sampai bila-bila macam tu. Jadi nak sebut kat sini, mimpi yang baik ini yang boleh jadi kenyataan merupakan sesuatu yang sabit dengan hadis. Memang ia adalah janji Nabi dan memang akan berlaku. Tapi persoalan dia, kita tak boleh pasti, tak boleh nak kata tahu siapa tu. Cuma kalau kita dengar berita daripada sesiapa, ada mana-mana ustaz ke, mana-mana orang yang soleh ke kan, dia menceritakan sesuatu peristiwa, contoh. Kita tak tahu orang cerita ni, kita bukan nak sangka buruk. Cuma kita nak kata berhati-hati. Kadang orang nak populariti kan. Dia ceritalah macam ni, dia buat, dia reka cerita pun ada. Kadang orang memang betul-betul dia cerita. So macam ni kita nak tentukan, kita tak tahu. Kita tak boleh nak pasti pun macam mana. Kita bukannya pergi siasat ke apa kan. Kalau orang yang pergi siasat tu dia ambil tahu apa yang berlaku tu, okey lah. Dia adalah bukti dia kan, adalah dia punya dia ada dia punya flow, dia buat penyiasatan tu, so dia boleh tahu dengan lebih jelas. Semasa tu dia boleh terus cakap, oh memang saya dapat daripada bukti ni, memang dia ni penipu. Saya dapat bukti ni betul, dia apa yang dia cakap ni betul. Dia buat penyiasatan kan. Hakim menentukan, memberikan hukuman. So mereka ni semua yang pada bidang. So kita ni orang awam kan, kita ni orang yang luar. So kita tak tahu. So macam mana kita nak hadapi kalau ada orang bawa satu isu berita kan, saya mimpi macam tu, mimpi macam ni lah. So kita boleh buat apa? Kita boleh kata ambillah sebagai satu peringatan sahaja. Dia cerita okay, sekian-sekian apa kan. Kita ambil peringatan je. Janganlah macam kata percaya 100%, taksub sangat. Tak adalah gitu. Kan sebab kita jangan kita taksub pada orang. Jangan kita taksub pada tubuh batang betul kan, batang tubuh tubuh batang lah kan. Maknanya pada diri seseorang. Jangan kita taksub pada dia. Kita taksub pada ilmu. Kan kita taksub, maknanya kita nak belajar sungguh-sungguh, nak dapat peningkatan ilmu. Itu tak apa. Maknanya kita kata taksub pada ilmu lah, nak dapat semangat belajar kan. Jangan taksub pada orang, diri tu. Sebab diri ni dia boleh berubah. Daripada baik ke jahat pun boleh, jahat ke baik pun boleh. Kalau kita dah sampai tahap taksub pada diri seseorang, menyebabkan contoh nak kata kalau dia daripada baik ke buruk, kan kita dah salah sokong orang tu. Kan? Contohnya kan. Tapi kalau buruk ke baik, nampak kita masih lagi anggap dia jahat. Kita ambil contoh dalam kisah sahabat lah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita tengok dalam kisah dia. Okay, itu saya kira familiar, kita dah biasa dengar. Kita boleh ambil contoh panglima perang Khalid bin Al-Walid. Kan selagi mana belum berlakunya perjanjian Hudaibiyah kan. Tengok macam mana sebelum tu dia mengetuai kafir, orang-orang kafir dalam nak menyerang Nabi. Dia jadi musuh lah, kata musuh. Tapi nampak dengan izin Allah, selepas perjanjian tu,
maka dia memeluk Islam. Bahkan dia membela Nabi. Dia lebih kurang kisah macam Sayyidina Umar. Sebab datangnya Islamnya begitu. So maka masa tu semua orang jahat. Maknanya semua orang tak dapat hidayah lagi. Kan nak kata faham ni semua jahat lah. Kan. Jadi bila dapat nampak tu, bila sampai Islam, dapat hidayah, mereka berubah. Totally. So, kalau kita anggap, oh dia ni masih jahat. Nampak? Kita akan jadi apa? Kita akan anggap, oh dia jahat selama-lamanya. Tapi tak. Nabi tak begitu. Kan? Ya, kita kena ambil iktibar kat sini. Sama juga sebaliknya. Orang yang baik, kita nampak baik daripada awal. Tapi last dia berubah jadi jahat. Pun ada juga. Kan saya nak sebut kat sini sebab kadang-kadang ada orang dia taksub pada orang. Kan akhirnya sampai dia tak dapat beza baik buruk. Dia tak dapat beza benar dengan salah. Benar dengan batil. Salah tu itu besar tu masalah tu. Takut kita sokong benda-benda yang tak patut. Kan. Tapi sekalian benda ni saya nak sebut dalam kita nak reaction macam mana. Ada orang bawa berita, ada orang bawa cerita kan tentang saya mimpi ke, saya dengar siapa-siapa mimpi ke apa kan. So kita ambil sekadar iktibar je. Maknanya nak kata percaya 100% pun tak, tolak 100% pun tak, kita sekadar ambil peringatan. Ambil sebagai nasihat, mau'izah. Okey, dia kata berlaku-berlaku sekian, jangan buat macam ni. Kita tengok ni daripada sudut Islam pun betul, memang ni tak boleh buat. Okey, tak apa, kita ambil peringatan lah. Jangan sampai langsung tak percaya. Kadang ada juga yang betul, kita tak tahu kan. Kita tak percaya langsung. Cara kita tolak, mana ada mimpi semua jadi betul. No, dia ada. Benda tu ada wujud. Seperti dalam hadis kita dah sebut dalam ni, memang berlaku. Memang berlaku. Cuma kita tak boleh tentukan. Cuma kita tahu benda tu boleh berlaku. So kita ambil sebagai nasihat. Dia jangan totally percaya 100% dan totally tolak pun tak boleh. Nampak? Dia kena sederhana. Wasatiyah. Itulah cara kita nak reaction. Kita nak react bila kita dapat suatu berita tentang mimpi ni. Sebab kita tak siasat 100%. Kita tak boleh nak buat pun. Kalau kita rajin nak siasat ke apa, silakan. Masa tu kita akan ada conclusion. Kesimpulan, oh yang ni kes ni dia menipu. Oh ni kes ni betul. Kita boleh sebab kita dah siasat. Kita ni tak tahu apa cerita sebenar. So jangan kita buat-buat tahu dan akhirnya kita tersilap cara kita memberikan reaksi. Itu pun salah. Kita lihat pada hadis yang kedua daripada Abu Qatadah Al-Haris radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku selalu bermimpi buruk yang menyebabkan aku sakit sehinggalah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mimpi yang baik itu adalah daripada Allah. Apabila seseorang daripada kalian bermimpi perkara yang disukainya, janganlah dia menceritakan tentang mimpinya itu kecuali kepada siapa yang disukainya. Ini yang orang yang boleh dipercayai. Sekiranya dia bermimpi perkara yang dibencinya, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan mimpi itu dan kejahatan syaitan. Dan kemudian hendaklah dia meludah sebanyak 3 kali. Janganlah dia menceritakan kepada sesiapa pun yang ni mimpinya itu kepada sesiapa supaya mimpinya itu tidak memudaratkannya. Ini hadis sahih Al-Bukhari 7044. Baik, jadi sekalian ini kita pernah bincang dulu dalam isu mimpi, dalam berkenaan tentang kita meludah ni kan. Kita amalkan ludah ni ketika dapat gangguan syaitan. Kita dapat mimpi baik, itu antara tanda kebaikan lah. Ya. Kita dapat mimpi buruk, itu antara tanda kita diganggu oleh syaitan. Dia mimpi ni ada 3. Kalau ikut kepada maksud ar-ru'ya, ru'ya yang disebut dalam hadis tentang mimpi, salas, ada 3. Ya, iaitu mimpi yang benar, mimpi yang baik, kemudian mimpi yang buruk, ia ada gangguan syaitan, unsur-unsur gangguan syaitan. Yang ketiga, mimpi yang adat, yang berlaku dari sudut seharian tu apa yang berlaku kan, mimpi balik benda sama. Apa yang dia duduk fikir, dia mimpi balik. Itu pada adat kebiasaan seseorang. Dia mimpi sesuatu yang tak berkaitan dengan baik pun tak, buruk pun tak. Macam dia contoh dia sehari tu dia bekerja kat office. Kerja daripada pagi, tengah pagi tu sampai tengah malam. Balik rumah dia tidur. Tidur mimpi pun dia mimpi bekerja juga. Contoh orang yang betul-betul bekerja satu hari full lah. Dalam mimpi pun dia boleh bekerja lagi. Sebab adat dia lah. Maknanya dari sehari tu dia apa yang dia buat tu yang masuk dalam mimpi dia. Mimpi yang adat. Dia menjadi satu kebiasaan lah. Kita apa yang kita buat, kita duk fikir, kita duk macam mengganggu emosi kita kan. Kat situ dia akan jadi satu adat. Kita mimpi balik apa yang kita duk fikir tu. So ini mimpi adat. So ada 3 jenis mimpi.
Jadi yang ni, yang hadis kedua ni menekankan tentang mimpi buruk. Disebut juga mimpi yang baik, apa cara kita nak, apa adab yang kita kena buat. Dia tidak menceritakan kecuali kepada yang orang yang kita suka. Orang suka ni maknanya dia apa? Orang yang kita yakin dia boleh simpan rahsia. Contoh, kita mimpi tentang kebaikan. Kita naik pangkat, dapat jawatan, kita naik gaji. Kita mimpi yang benda yang best-best lah. Kan? So benda ni, kita seronok, kita nak dapat, kita rasa insyaAllah dapat ni, kita pun doa, ya Allah kabulkanlah ya Allah apa aku mimpi tadi. Bukan maksud dia mimpi baik tu confirm berlaku lah, itu satu lagi kita kena buang kepercayaan tu. Ada kepercayaan yang karut kan, bila mimpi pada waktu pagi, mimpi bangun-bangun tu dah subuh, nak dekat subuh, itu mimpi tu kenyataan. Ini pun kepercayaan yang karut lah. Dia sama juga seperti kita duk kadang-kadang bergurau, ada ramai-ramai datang ni, maknanya ada orang nak datang. Lepas tu kucing hitam melintah depan kita, itu ada kejahatan yang akan berlaku. Dan ini semua daripada kepercayaan yang karut. Kadang-kadang kita ni suka benda-benda macam ni. Kita rasa macam something yang kata lain daripada lain kan. Kita suka macam tu. Memang betul manusia ni dia suka buat pelik-pelik. Kalau bab paranormal ni memang dia suka. Memang fitrah kita macam tu. Yang orang takut tu lain cerita lah. Itu dah berlawanan emosi tu. Takut tu sebab takut tu dia tak buat. Tapi kalau bila orang yang melepasi ketakutan, dia akan rasa kesukaan. Dia akan rasa macam gairah, dia nak tahu apa tu apa ni. Dia memang, manusia memang macam tu. Kita ni memang macam tu. Kita suka terburu-buru, kita memang suka nak orang kata betul-betul ambil tahu sangat, nak tanya sangat. Betul lah, antara sifat umat terdahulu apa dia? Dia suka bertanya dan berlebih-lebihan dalam bertanya. Kan? Memang itu sifat kita manusia lah. Okey, jadi nak sebut tadi apa tentang mimpi yang baik kan. Jangan kita percaya confirm berlaku. Kita boleh buat apa, doa je. Ya Allah kabulkanlah seperti aku mimpi tadi. Contoh kadang berlaku mimpi-mimpi baik ni. So kita doa harap dia jadi. Kita harap benda tu berlaku kan. Dan cerita pada orang yang kita yakin. Dia kalau cerita pada semua orang, kita cerita pada kawan-kawan sekerja kita, kita naik pangkat. Agak-agak semua orang happy ke? Kan? Kita sangka baik lah. Tapi logiknya, realitinya kan, kita sama-sama bekerja ni. Sama-sama pangkat, sama-sama masuk, sama-sama kawan daripada dulu. Ni lagi problem kadang-kadang kan. So bila tiba-tiba kita dah sama, kawan kita naik pangkat, kawan tu masih ditakut yang sama. Kita naik pangkat jadi ketua kepada kawan tu. So si kawan tu kena dengar arahan kita. Kita pun share kat dia, aku mimpi lah macam ni naik pangkat semua. Lepas tu aku mimpi kau lah jadi akan tolong aku lepas ni. Kau lah jadi bodyguard aku kan. Tak semua orang boleh terima. Takut apa, dia akan ada perasaan lah. Kau mimpi macam tu, kau nak berlaku pula. Kau tak fikir pasal aku pun. Kan, takkan aku nak masih lagi nak jadi orang bawahan kan. Bawahan kau pula tu. Tak, aku pun nak juga, aku pun ada perasaan. Aku pun nak naik pangkat juga, nak dapat gaji tinggi juga. Nampak? Dia boleh jadi macam tu kan. Sebab kita fikir, kita punya perspektif. Tak fikir apa yang dia akan fikirkan, dia akan alami. Nampak? Sebab tu kita cerita kat dalam tu disebut dalam hadis, tidak disebut kepada orang yang disukai. Maknanya orang kita yakin dia boleh simpan rahsia, orang yang kita yakin dia suka, dia akan tolong kita, dia nak kita dapat baik. Contoh pada mak ayah ke apa kan, memang mereka nak kebaikan pada kita. Maka kita minta dia orang pula doakan kita. Itu tak apa. Kita kena pandai lah. Jangan terlalu sangat beramah mesra sangat cerita pada semua orang. Akhirnya benda itu menyebabkan kita dapat keburukan. Dah cerita benda macam tu, ada orang tak puas hati. Betul, ada orang berkomplot buat benda plan yang pelik-pelik, dia nak jatuhkan kita. Dia fitnah ke atas kita. Sebab apa dia tak puas hati? Kita dah cerita macam tu. Tahu-tahu kita naik pangkat nanti berlaku betul-betul macam yang kita mimpi tu. Nampak? Sebab tu kita cerita biar pada orang yang sepatutnya. Itu tentang kebaikan. Cerita yang kejahatan, kita ingat itu tanda gangguan syaitan. Sebab itu apa sunnah dia, kita ada adab dia apa, kita bangkit-bangkit, kita akan meludah ke kiri. Baca dulu isti'azah, dia minta perlindungan kepada Allah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim pun boleh, ataupun apa-apa lafaz isti'azah. Kita nak baca panjang ke, a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq pun boleh. Dan yang penting nama sebutkan isti'azah lah. Ada kalimah a'udzu tu,
aku berlindung dengan Allah tu daripada apa. Kan. So terpulanglah apa-apa lafaz isti'azah yang kita biasa belajar tu semua boleh amal. Senang, auzubillahi minasyaitanirrajim lah. So bacalah doa tu, lafaz isti'azah tu, dan kita ludah ke kiri 3 kali. Ludah ni kita dah sebutkan, dia bukanlah ludah sampai keluar ke hak-hak tui tu, bukan. Dia ludah sampai akan keluar ke hak berwarna-warni pun bukan. Dia sekadar dia keluar, dia nak mudah faham ni tiup ataupun hembuskan nafas, ataupun kita keluarkan sedikit air liur. Kan dalam perbincangan ni ada ulama seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar ada syarah benda ni. Seorang sebut kata ludah ni sekadar tiupan ataupun hembusan sahaja. Seorang lagi sebut iaitu kita sertakan sedikit air liur. Tak silap Imam Ibnu Hajar sebutkan sedikit air liur. Jadi Imam Nawawi sebut tiupan je. Kan, so kita fahamkan kat sini ada sedikit perbincangan. So kita nak amal macam mana? Amal yang kita yakin. Maknanya yakin apa yang kita boleh buat. Dua-dua boleh. Kan, dua-dua tu boleh diamalkan. Cuma kita kena buat yang kita sesuai. Kita contoh kita ambil pendapat Imam Ibnu Hajar. Kita nak sertakan sedikit air liur. Dah lah ludah ke kiri. Kita mimpi buruk ni, bangun-bangun kan. Oh, kat kiri. Nak ludah ke kiri. Kiri tu sekali kita ludah hak tu. Tahu-tahu air liur kita keluar segumpal. Pergi tepek kat muka isteri sebelah. Kan, agak-agak apa jadi? Isteri tu pun bangun. Kita dalam mimpi buruk tu mimpi apa? Mimpi isteri pukul. Kita dah buat macam tu. Ludah kat isteri sebelah. Dia bangun-bangun, betul-betul dia pukul kita. Kan? Betul-betul dia terajang kita kan. Nampak? Dah jadi kenyataan terus. Siapa suruh amal tak kena tempat? Kan, maknanya kita hati-hatilah kan. So itu contohlah, tak berapa sesuai. Kita buat je tu kita yakin boleh. Tapi akhirnya kita yakin je lah boleh. Boleh tu je kita yakin. Tapi akhirnya kenyataan dia jadi lain dah. Kan, sebab itu nak senang tiup je lah. Hembuskan nafas. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. 3 kali lah. Tak ada baca apa-apa. Dia sekadar isti'azah tadi, betul kita hembuskan sahaja. Hilangkan gangguan syaitan. Dan jangan cerita pada orang lain. Jangan dia cerita. Sesiapa pun jangan cerita. Simpan seorang-seorang je. Kecuali terpaksa. Terpaksa ni apa? Contoh, dia mimpi berterusan beberapa hari kan tentang ular sahaja. Kan mimpi buruk kan? Ular patuklah, ular kejarlah. Mimpi buruk-buruk yang macam berterusan tau. Dia macam berulang kali sama kan. Akhirnya dia pun rasa, oh ni macam tak kena ni. Sebab kalau sekali-sekala mimpi buruk tu normal lah. Kadang-kadang kita tak buat sunnah yang sempurna. Lepas tu kita pun kadang-kadang mungkin ada yang tak berapa bagus. Kita punya gaya kehidupan ni kan. Kita mungkin jelah datang balik rumah daripada jauh-jauh meronda-ronda bagai. Lepas tu tak ikut sunnah lah. Terus tidur ke apa kan. Tidur pun mungkin meniarak ke, menelentang ke kan. Jadi beberapa kaedah ni menyebabkan kita ni mudah terganggu oleh syaitan. So kadang-kadang berlaku tu kita nak kata normal lah. Kita ni manusia biasa yang berkata pendosa ni memang jadi normal kan. Tapi kalau selalu atau berturut-turut duk mimpi yang pelik yang sama ke, mimpi yang memang jahat, kita macam kena kejar, kena bunuh ke, kena belasah ke apa kan. Mimpi tu pula mimpi isteri pula belasah kita dalam mimpi kan beberapa hari kan. Kita pun risau jadi kenyataan kan. Betul-betul tak tahan pula. Betul kita nak buat apa? Kita pun pergilah report. Bukanlah report polis. Report polis kalau cakap sebab apa cek report ni, saya mimpi jahat. Mimpi isteri saya pukul saya. Saya risau isteri saya memudaratkan saya pun nak report. Bukanlah gitu kan. Kita report ni maknanya apa? Kita pergilah ambil rawatan. Ru'yah. Kita buat cek perubatan Islam lah. Ni mungkin ada unsur-unsur yang dari sudut rawatan Islam. Mungkin sihir ke kan. Kadang boleh berlaku. Okey, waktu tu kita kena cerita lah apa yang kita hadapi. Sebab kita nak dapatkan rawatan. Kan, kita terpaksa cerita. Bukan nak sangat cerita pun. Terpaksa. Sebabkan adanya kepentingan, keperluan. Barulah perawat tersebut boleh bantu kita. Dia boleh bagi, okey ni keluar pun tanda sebab apa. Apa solution dia, apa yang kena buat. Dan kalau kita ditanya kita kata saya tak boleh cerita. Tapi saya ada masalah. Apa masalahnya? Saya tak ada cerita, tapi saya ada masalah. Kan masalah yang kau lah tak tidak cerita.
Jadi kita ceritalah kat dia kan, bagi tahu. Ini sebab ada terpaksa ada keperluan. Tapi kalau secara umum tak payah ceritalah, cerita tiba-tiba kita mimpi buruk sekala-sekala tu, tak payah cerita dengan orang. Benda tu mengaibkan. Contoh kita mimpi kan, mimpi buruk kena kejar dengan kucing. Kan? Itu kucing kejar kita, dia makan kita contohlah. Mimpi macam tu cerita kat orang, kita pun rasa macam lawak lah kan. Kita pun cerita dengan orang, orang pun gelak-gelak. Contoh satu hari katalah betul-betul berlaku macam tu. Bukanlah dia makan kita lah, dia gigit kita apa kan. Kan benda tu dah memudaratkan. Kan? Benda tu maknanya nak kata apa, benda tu dah berlaku dan orang akan cakap kan. Orang akan kata, oh betul-betul berlaku lah. Terlangkau banyak dosa ke apa. Orang dah mula mengata bukan-bukan. Ataupun mimpi buruk. Ada pula orang betul-betul doa, orang buat bukan doa lah, dia buat macam jampi ke apa kan, buat macam apa-apa ritual, dia minta supaya apa yang kita mimpi jadi kenyataan. Kan boleh jadi macam tu. Orang tak puas hati kita lah, orang orang nak apa, orang kata cemburu dengan kita kan. Dia dengki dengan kita buat apa-apa yang baik dia tak suka. Jadi dia pun tuan-tuan lah. Dia lain macam dia punya terjatuh lah, dia punya apa ni, tripod. Dia tripod lain ni. Dia tak kuat sangat. Ni contoh ni mimpi buruk ni. Okey, apa tadi? Tersebut apa tadi? Itulah berlaku yang benda-benda yang tak patut kan. Jadi benda ni kalau orang tak puas hati, dia doakan. Kat mana dia buat apa-apa mantra ke jampi ke, minta yang kita mimpi jadi kenyataan. Kan? Boleh jadi macam tu. Orang yang jenis jahat-jahat lah. Lepas tu kita kena pandai pilih orang lah kan, nak bergaul ni, nak berkomunikasi. Bukanlah kata kita ni nak sangka buruk. Cuma berhati-hatilah kan. Lagi-lagi di waktu-waktu sekarang kan, ada orang yang tak kuat iman, tak kuat agama lah jadi problem. Baik kita ke ataupun kawan kita tu. Jenis yang tak kuat agama, kat situ banyak problem dia. Problem apa? Problem dia tak kuat hubungan dengan Allah. So dia mudah diganggu, dia mudah buat benda maksiat. Kita pun kawan dengan dia, kita pun mudah terikut. Nampak kan? Kadang-kadang berlaku yang pelik-pelik lah. Kita jadi buat baik pun dia mengganggu kita, dia ajak pada kejahatan, dia tak puas hati, dia pula sihir kita ke. Macam boleh berlaku. Kadang kita risau sangat benda ni kalau jadi satu kebiasaan. So kita lah kena pandai untuk kita berkawan. Kalau tahu dah jenis orang tu macam tu, kita jangan sampai putuskan kawan. Itu pun tak bagus. Maka limitkanlah. Contohlah ada jiran kan, jenis yang memang tak betul lah kan. Kita try lah tegur-tegur yang boleh semua. Lepas tu memang dia macam memudaratkan kita ke, tak puas hati kan. So kita limit je lah. Kalau contoh kita boleh elak pergi rumah dia, elakkan. Betul kalau contoh dia panggil ke ataupun masa raya ke ataupun ada siapa-siapa yang sakit, kita nak sekadar nak ziarah. Ziarah, buat syarat je lah ziarah, lepas tu kita tegur-tegur, kita doakan sikit ke apa ke. Lepas tu dah, limit lah limit. Jangan sampai langsung tak pergi, itu pun tak bagus. Kan, limitkan. Kan, so kita kena pandai lah bertindak ikut situasi, ikut pada orang. Terdapat satu lagi hadis, sebelum kita tengok pada pengajaran dia, sebelum kita nak simpulkan. Hadis yang ketiga daripada Abu Razin berkata, Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, mimpi itu seolah-olah bergantungan di kaki burung, selagi mana ia tidak dialirkan. Apabila ia ditafsir, maka dia akan jatuh. Yakni terjadi. Janganlah kau memberitahu mimpimu kecuali kepada orang yang kau suka atau orang yang bijaksana. Hadis sahih ni, Abu Daud 5020. Berkaitan dengan tadi ya. Dia sebut tadi mimpi tu, dia kita ingat saya nak simpulkan sikit, dia bukan confirm jadi, cuma ada peluang. Sebab tu kita kata mimpi baik kita doakan supaya jadi, mimpi buruk kita minta Allah lindung kita. Dia maknanya ada kemungkinan boleh terjadi. Kan, bukan yang kita rasa, yang kita yakin pula kalau mimpi tu confirm. No, bukan confirm berlaku. Kita tak tahu benda tu, sebab itu ada benda yang gaib. Boleh berlaku, tak mustahil. Orang suka gunakan ayat sekarang ni, dengan izin Allah, biiznillah kan. Betul lah, itu betul lah jawapan tu kan. Tapi kalau benda-benda yang berfakta tu memang berlaku macam tu kan. Tu tambah satu memang dua lah, takkanlah kata kat situ biiznillah kan, tak sesuai lah kan. Sebab tu kita faham kat sini biiznillah ni bila berkaitan dengan isu ni lah, qadar kan. Jadi Allah yang akan tentukan, kita tak boleh kata confirm lah kan. Kecuali memang Nabi dah bagi tahu
Kan dalam isu mimpi ni diberikan satu huraian, satu penegasan. Tidak ditafsirkan, tetapi tidak dicari, kan, tidak di kata apa, kita tidak merungkai benda tu, maka dia takkan terjadi lagi. Bila kita dah mula mencari, kata nak takwil juga mimpi kita tu, akhirnya boleh terjadi. Ini sebab apa dia berlaku bila kita jumpa dengan Tok Bomo lah, dukun dengan kita bagi tahu mimpi-mimpi macam ni. So apa tanda dia? Kat situlah menyebabkan kita akan mendapat sesuatu yang kita duk minta si Bomoh tu bagi tahu. Lepas tu kita dah lah percaya benda tu dah. Kita pula buat apa-apa upacara, kononnya nak angkat balak lah, tak nak kena pada kejahatan tu lah. Itu pun tak bagus. Sebab ni membawa kepada syirik dah. Terang-terang benda ni bawa kepada syirik. Jumpa pun dah tak boleh kan. Tidak ada terima amalan 40 hari tu. Kan. Jumpa minta dibagikan penjelasan. Ni yang Tok Bomoh dengan dukun ni lah. Ni kalau perawat Islam tu lain cerita. Kan itu sebab, itu pun sebab kalau mimpi yang buruk-buruk, yang berterusan, kita risau ada tanda-tanda sihir ke apa, itu lain lah. Ini berjumpa dengan Tok Bomoh dukun yang dia buat ritual pun pelik-pelik. Kan, yang mana dia bukan guna Al-Quran, dia guna baca jampi mantra mana entah. Ni tak boleh, kita kena hati-hati lah, kena pandai pilih orang lah kan. Lepas tu, bagi tahu mimpi ni pada orang yang suka, kita yakin tadi tu, atau orang yang bijak. Maknanya tadi apa kita sebut tadi tentang perawat Islam tu. Kalau berlaku benda-benda buruk ni berterusan, kita minta dengan dia, suruh dia beritahu pada kita kan. Apakah petanda dia? Maknanya kita nak tahu ada apa-apa tak yang kita kena buat. Sebab asyik-asyik mimpi yang sama kan. Okey, baik. Kita lihat tu latar belakang dan kita tengok pengajaran lah ringkasannya. Mimpi mempunyai kedudukan yang tersendiri dalam Islam. Ia merupakan antara tanda kenabian, amaran supaya berhati-hati atau berita gembira bagi seorang Muslim dalam hal-hal berkaitan agamanya. Ini adalah kerana mimpi merupakan cerminan kepada realiti dibawakan oleh malaikat kepada hamba yang bertawakal kepada Allah untuk memberitahu orang yang bermimpi itu akan sesuatu perkara yang ada hubung kaitnya supaya dia mentafsirkan dengan apa yang hampir kepada mimpi tersebut. Contohnya, mimpi Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang ujian yang menimpa Imam Ahmad, iaitu gurunya lah Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila Imam Syafi'i bermimpi dengan mimpi tersebut, beliau menulis surat kepada Imam Ahmad tentangnya supaya dia bersedia untuk menghadapi ujian yang bakal menimpanya. Akhirnya, mimpi Imam Syafi'i itu benar-benar menjadi kenyataan. Ini termasuk dalam tanda mimpi orang-orang yang baik lah. Dia sebut tadi kan, mimpi yang baik ni, mimpi orang-orang yang baik ini adalah kebenaran dia. Macam Al-Imam Syafi'i rahimahullah ni, kita tak payah nak bincang lagi panjang lah. Memang dia tokoh mazhab pun kan, mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Jadi mereka ni sudah digelar sebagai orang yang faqih, kan, orang-orang yang memang mujtahid lah, mujtahid mutlak, yang mana mereka sampai mengasaskan mazhab. Hebatlah mereka punya ilmu, mereka punya kita kajian, penelitian, semua hebat. Jadi insya-Allah digolongkan dalam kalangan orang-orang yang soleh. Jadi bila mimpi Imam Syafi'i ini, mimpi Imam Ahmad gurunya akan berlaku sesuatu yang buruk, maka ditulis ke surat supaya dapat bersedia. Maknanya apa? Kalau berlaku apa-apa, maka berhati-hatilah. Kan? Seakhirnya berlaku benda tu. Ini tandalah memang mimpi baik itu oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ada kemungkinan boleh berlaku. Mimpi buruk pun sama, ada kemungkinan boleh berlaku. Baik, kita lihat tadi saya sebut tadi tentang mimpi tu ada 3. Kita tengok sikit ni. Mimpi manusia tu terbagi pada 3, iaitu ru'yah, iaitu berita gembira daripada Allah, hulum, iaitu kesedihan yang didatangkan syaitan, dan adghas, iaitu perkara yang banyak bermain di fikiran manusia sebab tu dia berada dalam keadaan jaga sehingga terbawa-bawa dalam mimpi. Ini dia daripada hadis. Benda ni yang huraian ni daripada hadis sebenarnya. Ru'ya salas. Mimpi tu ada 3. Mimpi yang baik, mimpi yang buruk, mimpi yang adat. Itu bahasa yang mudah kita faham lah. Ini diberikan istilah yang khusus. Sama je maksud dia. Setiap jenis mimpi ini baginya adabnya yang tersendiri. Kerana bagi setiap mimpi sama ada tafsir yang baik ataupun buruk. Imam Malik pernah ditanya, apakah semua orang boleh mentafsirkan mimpinya?
Beliau menjawab, apakah kenabian itu sesuatu yang dipermain-mainkan? Kan sebut dalam hadis tadi kan, mimpi baik ini adalah tanda daripada kenabian. Bukanlah maknanya dia kerja Nabi, kan? Maknanya bagi para Nabi, mimpi itu satu bentuk yang disampaikan, orang kata apa, sesuatu tentang syariat. Dan Islam pun ada kan, ada benda yang diberitahu dalam mimpi. Nabi, contoh Nabi pernah bangun mengejut dan Nabi menyebutkan, Nabi bersabda apa yang berlaku pada malam ni kan, bangunlah kalian, kalian akan berada kaya kat dunia tapi ke akhirat akan muflis. Nampak, maknanya Nabi nampak satu gambaran dalam mimpi kan. Dan Isra' Mi'raj bukan mimpi. Ini pun kita kena ingat, jangan kita tersalah faham lah kan. Kita dah belajar tentang Isra' Mi'raj, dia adalah realiti lah, walaupun ada pihak, ada je orang cakap dia kata mimpi kan, sebab Nabi diperlihatkan kan dengan peristiwa yang berlaku ketika Isra', Nabi nampak nikmat-nikmat dalam syurga. Ketika Mi'raj, Nabi melihat apa yang berlaku dalam neraka. So ada yang mendakwa ni adalah mimpi. Sebab mimpi Nabi ni pun dalam daripada sudut mukjizat semua kan. Akhirnya kita tahu ni bukan mimpi sebab dalam Quran disebut dengan jelas kan. Contohnya Al-Isra' ayat pertama lah, asra bi abdihi, maknanya Nabi diperjalankan, bukan di dalam mimpi kan. Dia tak disebut dengan mimpi. Dia bila tengok apa yang ulama tafsir pun maksud dia sama. So bukan mimpi lah. Tapi mimpi para Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW termasuk dalam tanda-tanda kebaikan. Tapi Isra' Mi'raj bukan mimpi ya. Saya kaitkan sikit lah Isra' Mi'raj ni. Jadi bukan tanda kenabian tu maknanya dia akan dilantik jadi Nabi. Tanda kenabian maknanya Nabi-Nabi ni akan bermimpi. Dan kadang-kadang dalam mimpi tu akan berlaku. Mimpi itulah mereka akan sampaikan kepada umat. Macam Nabi Muhammad SAW. Lepas tu dia kata, janganlah diberitahu akan mimpi itu kecuali kepada orang yang tahu menafsirkannya, supaya dia menafsirkannya dengan tafsiran yang baik. Ini pun kalau perlu. Bukan sikit-sikit mimpi, pergi jumpa. Akhirnya apa akan jadi? Kita akan percaya, kita akan anggap semua mimpi itu betul, kita akan anggap orang yang bagi tahu tu semua orang kata orang paling alim lah apa. Nampak dia akan membawa kepada kejahatan. Kita taksub dengan orang tu, lepas tu kita dah mula yakin pada mimpi sahaja kan. Kita ni pula macam Nabi bagai tanda-tanda kenabian lah kan, membawa kepada jahat tu, benda yang buruk. Ada apabila melihat ru'yah dalam mimpi ni adalah memuji Allah, alhamdulillah, doa supaya jadi kenyataan, memberitahu pada orang yang suka dan tidak memberitahu kepada mereka yang berhasad dengki dan jahil. Mimpi-mimpi yang baiklah. Apabila dia melihat hulum, tadi mimpi yang buruk, dia memohon kepada Allah daripada keburukan disebut ni, a'udzu bikalimatillahi tammah ataupun a'udzubillahi min hamazatis syayatin. Kita baca sebelum solat, wa a'udzubika rabbi an yahdurun kan, pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim pun boleh. Apa-apalah ucapan yang memberi maksud kepada isti'azah, meludah ke kiri 3 kali, lalu tak mencerita pada sesiapa dan bersolat. Ini kalau orang mimpi buruk, dia takut terkejut kan, solatlah dulu ataupun dia tukar posisi ke tempat lain. Sebab tempat tu dia dah berlaku gangguan, sedang teruskan tempat yang sama, tukar posisi, pergilah ke arah lain. Kalau boleh bilik lain pun bagus, tilam lain pun bagus. Jangan rumah lain sudah. Orang tak terima dah, orang halau keluar. Kan. Okey, lepas tu kita lihat satu lagi. Imam Ibn Qayyim berkata, siapa yang ingin mendapatkan mimpi yang benar, ru'yah, hendaklah dia sentiasa berkata perkara yang benar. Makan makanan daripada sumber yang halal, memelihara perintah dan larangan Allah, tidur dalam keadaan suci sepenuhnya dan mengingati Allah sehingga dia tertidur. Sesiapa yang mengamalkan ini, nescaya dia tidak akan melihat kecuali mimpi yang benar dalam tidurnya, insya-Allah. Jadi baik-baik sekali kita sebut berkenaan dengan isu mimpi ni, ingat balik kesimpulan dia ada 3, mimpi yang baik, mimpi yang buruk, mimpi yang adat. Nak bagi senang ingatlah. So mimpi yang baik, tanda-tanda yang kemungkinan besar akan berlaku. Kita adabnya apa? Kita doa supaya berlaku. Jangan ingat confirm berlaku kan, bukan dia cuma tanda je. Insya-Allah berlaku. Kan kadang-kadang dia berjadi adat jadi mimpi yang baik. Contoh kita duk bayar kan, kita ni
apa nak dapat kerja kan, ataupun tukar sikit lah contoh, kita nak dapat anak, dah lama dah tak dapat anak, 5 tahun dah ni tunggu kan. Lepas tu kita pun duk selalu macam main emosi lah, duk fikir nak dapat anak semua, tak, kita duk check semua kan, macam-macam usaha kita buat ikhtiar. Lepas tu mimpi dapat anak bukan kata anak biasa-biasa lagi tu, kembar pula tu. Kembar bukan 1, 2, kembar 4 sekali keluar. Contoh kan. Memang betul-betul berbaloi lah kan. Tunggu 5 tahun dapat sekali anak 4 orang. Berbaloi lah. Contoh kan. Jadi kita pun harap sangat berlaku benda tu kan. Jangan sampai kita kata oh confirm berlaku ni, confirm. No lah. Kita tahulah kita gembira kan, happy. Ingat jaga adab dia. Kita doa pada Allah. Ya Allah, dikabulkanlah ya Allah. Kan, doa sungguh-sungguh, solat sungguh-sungguh, amal sungguh-sungguh. Kalau kata nak jumpa doktor, minta nasihat, macam ada apa-apa ke nak kena buat ke apa kan, pergi. Kan. Dan jumpa pula dengan perawat Islam tak ada kepentingan pun. Kan. Jangan terlalu excited jumpa pula orang-orang yang tok dukun, tok bomoh. Akhirnya dibagi pula, okey ni boleh jadi ni. Buat macam ni, buatlah macam ni, buatlah macam tu. Dah membawa kepada syirik. Nampak kan, sedikit je beza, satu line je membezakan. Belah kanan dia benda yang baik, kita jumpa perawat Islam, amalkan amalan yang sunnah, amalan yang baik, kita berlindung dengan Allah daripada syaitan. Belah kiri, banding garisan tu, belah kanan baik tu, belah kiri tu jumpa tok bomoh, tok dukun, buat benda yang jahat. Nampak dia beza dia satu garisan tu je. Dia nampak lebih kurang sama kan, tapi satu garisan tu membezakan. Yang membezakan tu apa? Ilmu lah. Bila kita belajar, kita akan tahu, kita akan pilih yang baik. Bila tak belajar, ilmu tak kokoh, membawa ke arah kiri. Kan? Sebab nampak lebih kurang sama, tu kadang-kadang orang dia mudah terpesong, terpedaya. Sebab dia macam lebih kurang sama. Tu kita tak belajar, kita tak tahu. Kita belajar, kita akan tahu benda tu apa yang sama, apa yang tak sama. Jadi soalan itulah untuk pagi ni, saya itu dulu, dan kita dapat sesuatu lah pada pagi ni. InsyaAllah kita doa sama-sama, kita pun tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendapat mimpi yang baik. Kita doakan supaya mimpi itu jadi kenyataan. InsyaAllah, sebab setiap orang pada kita mesti ada perasaan tu, ada keinginan macam tu. Kan, jadi kita doa agar kita juga dihindarkan daripada apa-apa mimpi yang buruk lah, mimpi yang jahat pun kita nak. Dan kita juga sama-sama kita doa agar kita semua dikurniakan untuk dapat melihat Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapatlah untuk mencapainya sebelum kita meninggal. Namun insya-Allah sekiranya tak sempat pun di dunia, kita harap kita digolongkan, dipertemukan, disatukan, kita dapat bertemu Nabi SAW di dalam syurga kelak, insya-Allah. Amin. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu wa atam. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustada'afin fi Filistin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.